Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 27 Februari bersama saya Azin Hussein. Tajuk utama pagi ini: Arab Saudi hentikan sementara kemasukan jemaah umrah. Kes polis disimba asid, 2 suspek ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jemaah yang berhasrat ke Tanah Suci Mekah dan Madinah bagi menunaikan ibadah umrah dalam tempoh terdekat mungkin terpaksa menangguh seketika hasrat berkenaan selepas Arab Saudi menggantung kemasukan jemaah dari seluruh dunia buat sementara waktu. Keputusan itu diumumkan oleh Kementerian Luar Arab Saudi dalam satu kenyataan. Penggantungan yang bersifat sementara itu dibuat sebagai langkah mengekang wabak COVID-19 yang melanda puluhan negara serata dunia ketika ini. Setakat ini, belum ada tempoh tertentu yang dimaklumkan oleh Kerajaan Arab Saudi mengenai jangka masa penggantungan kemasukan terbabit dikuatkuasakan. Dalam kenyataan berkenaan, larangan kemasukan itu tertakluk kepada ibadah umrah di Masjidil Haram dan ziarah Masjid Nabawi di Madinah. Selain itu, larangan perjalanan keluar dan masuk juga dikuatkuasakan ke atas semua negara yang termaktub dalam Dewan Kerjasama Teluk atau GCC. Dua lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes seorang sarjan polis melecur akibat disimba asid di depan rumahnya oleh seorang lelaki berpura-pura menghantar bungkusan di Kuantan, Pahang Isnin lalu. Suspek berusia 40 dan 41 tahun itu ditahan di Cukai dan Kuantan. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Muhammad Nur Yusof Ali memaklumkan suspek pertama, pengusaha trak tunda, ditahan di hadapan sebuah restoran di Cukai, Kemaman. Motosikal dipercayai digunakan suspek ketika kejadian itu serta beberapa bahan kes turut dirampas. Manakala suspek kedua ditahan di rumahnya di Kampung Bahagia, Kuantan. Kedua-dua suspek direman 7 hari bermula semalam. Kes disiasat ke Seksyen 326 Kanun Kisaan. Dalam kejadian jam 6 petang Isnin lalu, seorang sarjan bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontijen Pahang cedera disimba asid di pekarangan rumahnya di Taman Mahkota Putra Indra Mahkota, Kuantan. Akibat kejadian, sarjan terbabit melecur di badan dan muka. Mangsa kini dirawat di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia, HUKM. Pihak Bomba dan Penyelamat Sabah masih menjalankan siasatan mengenai punca kebakaran di Kampung Lampijas Membakut yang mengorbankan 7 beranak. Pengarahnya Kamarul Zaman Malik Abdullah berkata, siasatan awal menemui arsen iaitu bahan yang boleh dikaitkan dengan perbuatan khianat dan masalah elektrik. Ujarnya, siasatan dilakukan oleh pasukan forensik bomba dan pasukan unit anjing pengesan K9. Semua bahan yang ditemui di lokasi kejadian sudah dibawa ke makmal untuk dianalisis bagi mengenal pasti punca kebakaran. Siasatan dilakukan dari pelbagai aspek. Katanya, keputusan ujian makmal akan diketahui dalam tempoh 48 jam. Hasil siasatan awal mendapati semua mangsa dipercayai terperangkap disebabkan pintu jeriji rumah yang berkunci. Dalam insiden itu, wanita Indonesia Nadia 25 tahun bersama 6 anaknya berusia 2 hingga 14 tahun ditemui rentung. Suaminya Romel Sharif 34 tahun parah, manakala anak sulungnya Rizwan 15 bersama sepupunya Rizal cedera. Mangsa yang cedera menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhriz Tun Mahathir memohon untuk diberikan masa bagi menentukan masa depan negeri. Ini susulan keadaan kerajaan negeri yang kini goyah selepas Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu membuat keputusan keluar dari Pakatan Harapan PH. Bagi saya peluang untuk berjumpa dengan rakan-rakan yang lain dulu sebelum saya boleh buat kenyataan. Bahawa waktu ini banyak lagi perkara yang perlu saya lakukan untuk menjamin masa depan Kedah, insyaAllah. Datuk Seri Mukhriz ditemui ketika tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Al-Usta, Kedah malam tadi. PH membentuk Kerajaan Negeri Kedah pada pilihan raya umum lalu dengan 19 kerusi.
Komposisi Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Pakatan Harapan iaitu PKR 7, Bersatu 6, Amanah 4 dan DAP 2. Manakala pembangkang diwakili PAS dan UMNO masing-masing dengan 15 dan 2 kerusi. Penjawat awam perlu menjauhkan diri dari kancah politik demi menjaga integriti dan profesionalisme perkhidmatan awam. Melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri JPM dalam menghadapi situasi perubahan pentadbiran negara, penjawat awam perlu profesional. Ia berikutan perkhidmatan awam adalah tonggak kepada pentadbiran kerajaan. Sebagai usaha memberikan perkhidmatan terbaik, penjawat awam tidak perlu memihak kepada mana-mana kumpulan. Mereka juga perlu bijak mendepani cabaran dan memberi tumpuan kepada menguruskan risiko serta sentiasa turun padang untuk melihat perkembangan. Perkhidmatan yang diberikan perlu selaras dengan prinsip penyampaian terbaik, selaras dengan slogan "Saya yang menjalankan amanah". Rakyat juga menaruh harapan tinggi kepada penjawat awam untuk melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Melalui kenyataan yang sama, penjawat awam perlu sentiasa bersedia dengan kefahaman, komunikasi dan kaedah interaksi yang sesuai dalam mendepani apa juga bentuk perubahan pasukan baru kelak ke arah mengukuhkan pentadbiran negara. Polis menahan 5 lelaki dan merampas dada bernilai lebih RM319,000 dalam 5 serbuan berasingan di sekitar Johor Bahru dan Ibu Negara Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Sharunain Jais berkata, kesemua suspek yang berumur 28 hingga 53 tahun kini direman 3 hari. Katanya dalam serbuan pertama di sebuah rumah di Jalan Datuk Jaafar, Johor Bahru 24 Februari lalu, seorang lelaki berumur 32 tahun ditahan bersama 5,970 pil ketamin dan 4,250 biji pil Aramin 5 yang disembunyikan dalam bonet sebuah kereta. Serbuan kedua di sebuah rumah di Jalan Lakin, seorang lelaki berusia 33 tahun ditahan dan 292 biji pil ekstasi dirampas. Susulan penahanan itu, 3 lagi lelaki masing-masing berumur antara 28 hingga 53 tahun ditahan dalam serbuan di Taman Bukit Indah, Taman Skintek dan di parkir kenderaan KLCC. Harta-harta yang disita iaitu 1 motorkar jenis Toyota Wildfire, 1 motorkar jenis Prodo Amawi, 1 motorkar jenis BMW, 1 motorkar jenis Honda, 1 motorkar jenis Volkswagen, 2 utas rantai, 2 utas gelang tangan, 3 utas jam tangan, 2 bentuk cincin bertaktah batu belian, 3 bentuk cincin emas, wang tunai campur-campur berjumlah 284, wang tunai campur-campur berjumlah RM17,552 Nilai keseluruhan harta yang disita iaitu RM621,738.10 sen. Nilai keseluruhan dada dan harta rampasan dianggarkan bernilai lebih RM941,000. Kes disiasat ke Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952. Sementara itu, sepasang suami isteri ditahan dipercayai terbabit dalam aktiviti pengedaran dadah dalam satu operasi Isnin lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Perak, Asisten Komisioner Lee King Chuan berkata, lelaki berumur 40-an dan wanita 30-an itu ditahan sepasukan anggota Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPK Perak. Asisten Komisioner Lee King Chuan berkata pada 24 Februari lalu, polis menahan seorang lelaki yang juga seorang kontraktor di Kampung Selamat Setiawan dan merampas dada dicaki syabu seberat 75 gram. Ekoran itu, polis membuat serbuan ke atas rumah disyaki didiami suspek juga di kawasan berkenaan dan menahan seorang wanita dipercayai isteri suspek di rumah itu. Hasil pemeriksaan, polis menjumpai 2,178 gram syabu, 254 gram heroin, 44 biji pil ekstasi dan bahan disyaki dadah seberat 155 gram. Nilai keseluruhan rampasan lebih RM134,000. Turut disita 2 buah kereta suspek. MO mereka dia dapat bekalan daripada satu negeri di selatan. Lepas tu dia akan repacket balik dan jual kepada repacking dia akan jual balik kepada penagih-penagih tempatan. Okey, jumlah dada yang kita rampas tu kita boleh menampung lebih kurang 12,000 penagih.
Polis percaya suspek telah beroperasi selama 10 bulan dan dada yang dirampas adalah untuk pasaran tempatan. Kedua-dua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang peguam dikenali sebagai Bazi Azam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan membuat kenyataan berbaur sentimen perkauman melalui aplikasi Facebook bulan lalu. Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz, 43 tahun, yang juga Naib Presiden Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Wong Chai Siap. Tertuduh didakwa berbuat demikian melalui laman profil Bazi Azam Malaysia di Facebook 14 Januari lalu. Pautan itu telah dilihat di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia Jabatan Siasatan Jenayah Komersial 16 Januari lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 505(c) Kanun Kejaksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan tertuduh perlu melaporkan diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak setiap bulan. 26 Mac sebutan semula kes. Seorang bekas pegawai tentera berpangkat Major mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM10,000 4 tahun lalu. Muhammad Suhaizal Mat Sulaiman, 42 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun. Mengikut 2 pertuduhan itu, dia didakwa memperoleh suapan iaitu RM5,700 dan RM4,300. Wang diterima daripada Muhammad Rafi Abdul Rahman melalui Siti Nur Zura Khalid di sebuah bank di Kluang pada 20 September 2016. Suapan sebagai dorongan melantik syarikat teknik murni Enterprise bagi melaksanakan kerja selenggaraan. Ia membabitkan kerja di Rumah Keluarga Angkatan Tentera dan Inframekanikal Pusat Latihan Tentera Tempur Darat Pulada. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 17(a) Akta SPRM 2009. Jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM15,000 dan sebutan semula kes 8 April depan. Lokasi pelancongan terkenal dengan jerami gulung yang mendapat jolokan Jerami Kingdom di Kangar Perlis terbakar. Kejadian dipercayai berlaku apabila seorang lelaki bertindak mencucuh salah satu jerami berkenaan hingga api merebak dan memusnahkan 30 jerami gulung yang lain. Jerami gulung berkenaan merupakan inisiatif Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sebagai promosi awal kepada Pesta Angin Timur 2020. Dan menerima maklumat perkara tersebut telah dibakar oleh orang yang kurang siaman. Dari maklumat orang awam. Pihak bomba bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan petang semalam. Api bagaimanapun dapat dikawal dalam tempoh 15 minit. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kangar, Superintenden Wari Q meminta saksi kejadian untuk tampil membuat laporan polis bagi membantu siasatan. Universiti Teknologi Mara UiTM dan Bank Islam Malaysia berhad memperkukuhkan jalinan usaha sama dengan membantu menjana keuntungan sebanyak RM20 juta daripada deposit bertempoh atau tawaruk khas bagi tempoh 5 tahun. Keuntungan ini akan disalurkan kepada tabung endowment Bank Islam UiTM untuk menyedia sumber dana ke arah usaha pendidikan dan pembangunan R&D khusus dalam bidang perbankan Islam. Tabung endowment Bank Islam UiTM ini juga bermatlamat untuk menjana sumber dana alternatif bagi menampung keperluan aktiviti mahasiswa dan kajian-kajian ilmiah akademik di institusi berkenaan. Kita akan hantar ujian ramai pelajar. Target kita lah 5,000 setahun dalam masa 5 tahun. Tahun lepas kita berjaya hantar 1,300, tapi kita akan meningkat dari bilangannya akan meningkat dari tahun ke tahun. Tapi akhirnya dalam masa 5 tahun kita akan menghantar lebih kurang 5,000 pelajar dalam pelbagai program mobility seperti internship, 1 semester belajar di luar negara dan ataupun paling minimum 2 minggu untuk summer school.
Pada masa sama, Bank Islam turut aktif dalam usaha memperkasakan budaya tanpa tunai bagi menggalakkan amalan kebajikan dan menyediakan sokongan pendidikan jangka panjang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Muazzam Muhammad, antara inisiatif yang dijalankan adalah pelancaran kad debit jenama bersama, kad debit iBank Islam Visa Alumni UiTM serta usaha pemeteraian perjanjian persefahaman dan sumbangan dana kepada tabung pendidikan 1 bilion TP1B. Jadi this is on top of other contribution yang memang sebelum ini kita telah berikan kepada pelajar-pelajar terutamanya yang berkelayakan di UiTM pada setiap tahun melalui dana-dana CSR pihak Bank Islam dan juga dana zakat itu pun kita akan teruskan untuk masa-masa akan datang lah. Tambah beliau, inisiatif ini diharap akan dapat melahirkan lebih ramai pelajar-pelajar yang berkualiti daripada UiTM, terutama dalam bidang perbankan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Lagi perkembangan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Beberapa negara mula mencatatkan kes pertama penularan wabak terbabit dan sebahagiannya kes baru adalah berkaitan dengan kunjungan rakyat negara terbabit ke lokasi atau negara yang mempunyai rekod kes wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan Pakistan mengesahkan 2 kes pertama membabitkan warganya yang dipercayai baru pulang dari Iran. Kedua-dua kes berkenaan membabitkan seorang penduduk Karachi yang baru tiba dari Qom, manakala seorang lagi penduduk Islamabad. Turut mencatatkan kes pertama berdasarkan faktor sama seperti di Pakistan ialah Georgia. Menteri Kesihatannya memaklumkan seorang warga negara itu disahkan positif setelah pulang dari Iran. Individu berkenaan diperiksa ketika di pintu sepadan Georgia, Azerbaijan dan dibawa ke hospital untuk proses kuarantin bersama 12 lagi individu yang lain. Seorang wanita disahkan positif wabak COVID-19 sekaligus menjadikannya warga pertama dari Macedonia yang dijangkiti virus itu. Pesakit terbabit dikatakan baru saja pulang dari Itali dan setakat ini berada dalam keadaan stabil. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali, kita ke laporan sukan. Pep Guardiola memberi amaran kepada pemain Manchester City bahawa cabaran Real Madrid tidak boleh diambil mudah. Selepas mereka mencipta kejutan menang 2-1 pada saingan peringkat pusingan pertama 16 terakhir Liga Juara-Juara di Santiago Bernabeu awal pagi tadi. City menggegar gawang 2 kali dalam tempoh 12 minit menerusi Gabriel Jesus dan penalti Kevin De Bruyne sekaligus kemenangan pertama dalam sejarah ke atas juara Eropah 13 kali itu. Jesus beraksi pada posisi bukan kebiasaan di bahagian kiri tetapi kemasukan Sterling pada babak kedua menolak pemain Brazil itu ke atas dan terbukti berhasil. Bagaimanapun aksi awal pagi tadi, Guardiola sekali lagi melakukan kejutan apabila tidak menurunkan Raheem Sterling, Sergio Aguero, David Silva dan Fernandinho yang hanya memanaskan bangku simpanan. Dan aksi timbal balik 17 Mac nanti, Madrid akan bakal beraksi tanpa kapten pasukan Sergio Ramos selepas dibuang padang pada lewat permainan susulan mengasari Jesus. Sementara itu, Lucas Touzard meledak gol tunggal perlawanan untuk menoktakan kemenangan 1-0 Lyon ke atas Juventus. Pemain tengah itu memecah kebuntuan pada minit ke-31 ketika pertahanan Juventus menerima rawatan di luar padang. Juventus kendalian Maurizio Sarri yang diperkuat Cristiano Ronaldo antara pencabar kejuaraan. Namun mereka gagal mengutip bekalan gol di tempat lawan dengan Paulo Dybala menyaksikan jaringannya dibatalkan. Lyon akan bertandang ke Turin 17 Mac nanti untuk aksi timbal balik.
Pasukan Felda United meletakkan sasaran tinggi menjelang sepak mula saingan Liga Malaysia 2020 dengan menyasarkan sekurang-kurangnya satu piala menjadi genggaman skuad The Fighters musim ini. Enggan mengumumkan sasaran piala secara terperinci bagi Ketua Jurulatih Nizam Jamil, ia bukan misi yang mustahil selepas melihat kemampuan pasukannya melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala FA musim lalu. 8 tahun dalam kancah Liga Super sudah cukup untuk mematangkan pasukan Felda United menjelang sepak mula musim baru yang bermula esok. Apatah lagi dengan persiapan rapi lebih 2 bulan, Felda United sudah cukup bersedia untuk mengharungi saingan Liga M dengan realistiknya menyasarkan satu piala di antara Piala Malaysia atau Piala FA mampu dirangkul pasukan itu musim ini. Tahun ini kita nak improve dari situ. Kita nak cuba keluar, kita nak cuba menyerang, kita nak cuba memberi seperti saya nak katakan yang kita cuba nak memberi bayangan yang kita adalah sebuah pasukan yang tahun lepas kita bertahan dan cuba menjadikan gol, tapi tahun ini kita cuba bermain dan menang. Nizam semalam hadir pada majlis pelancaran laman web rasmi dan jersey baru Felda United bagi musim 2020. Ia menyaksikan Universal Fitness and Leisure Senan Berhad UFL melebarkan penajaan jersey jenama FBT bersama Felda United untuk tahun ke-5 berturut-turut. Turut berlangsung majlis perkenalan pemain Liga Super Felda United di mana 60% daripada 32 pemain terdiri daripada generasi peneroka Felda. Felda United 2020. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Jen Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.